Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 7 hari bulan 2 2023 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Qalam, surah yang ke-68, juzuk yang ke-29. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 17. Ayat 17 iaitulah kisah tuan kebun yang bakhil. Akhirnya kebun dia terbakar dan dia kebingungan sebab terkejut dengan apa yang berlaku. Maka ayat ini, kisah ini diberi maklum, telah diketahui oleh puak-puak kafir supaya mereka mengambil pengajaran daripada apa yang terjadi. Jadi para pelajar sekalian, kita mula dengan baca ayat. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi muka surat 1276, kita baca ayat 17 dan beberapa ayat sebawahnya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. Ayat ni panjang. Kisah ni berakhir sehingga ayat 33. Ayat 17 sehingga ayat 33. Jadi kita akan baca cerita je lah secara ringkas, insya-Allah taala. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sesungguhnya kami telah timpakan mereka mana tu, yakni kaum musyrik Mekah, puak-puak kafir Mekah. Mereka telah dikenakan bala bencana dengan satu musim kemarau dan kebuluran sehingga mereka memakan bangkai. Jadi puak Mekah ni macam itulah dia keenakan Nabi, dia baikot Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi bersama dengan orang-orang yang membelanya berkumpul di Syaib Abi Talib. Di sanalah mereka diboikot, terkurung di sana, makan daun-daun kayu, kulit-kulit, itu yang terjadi. Kemudian biasalah Allah SWT juga telah menguji puak-puak kafir dengan kemarau yang juga menyusahkan mereka. Jadi dalam ayat yang lepas Allah dah sebut beberapa sifat buruk, 10 sifat ataupun 12 sifat, tengok cara pecahan. Iaitulah sifat bagi kafir Quraisy, suka bersumpah, suka kacau, suka berganggu. Dan Allah Ta'ala juga telah sebut tentang bala bencana yang telah menimpa mereka hasil daripada tekanan kejahatan yang mereka buat
Maka Nabi SAW berdoa ke atas mereka, Allahumma shdud wat'atak ala Mudar waj'alha alaihim sinin kasini Yusuf. Ya Allah, ambillah tindakan ke atas kabilah Mudar yang jahat itu dan timpakan ke atas mereka kemarau sebagaimana yang berlaku pada zaman Nabi Yusuf. Oh, berasak pokok dia ni. Hadis ni panjang dalam Bukhari dan juga Muslim. Maka itulah yang diperingatkan oleh Allah kepada puak-puak kafir. Maka Tuhan kata apa? Inna balawnahum, sesungguhnya kami timpakan ke atas mereka, yakni puak-puak kafir Mekah, dengan bala bencana dengan bala bencana sebagaimana kami timpakan tuan-tuan punya kebun dari kalangan kaum yang telah lalu. Jadi di Ashabul Bustan. Jadi kata di ahli tafsir, maksudnya Allah Ta'ala telah beri nikmat kepada ahli Mekah. Nikmat yang banyak. Tapi mereka sombong, mereka angkuh, mereka takabur, mereka kufur dengan dakwah Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala balakan mereka dengan kemarau yang begitu dahsyat. Sebagaimana tuan kebun yang cantik, yang comel ni, Allah Ta'ala bagi anugerah kepada dia kebun comel. Tapi bakhil punya pasal, dia tak nak dia buat komplot supaya orang miskin tak dapat ambil dia punya buah-buahan itu. Tengok ayat kita seterusnya. Iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ketika orang-orang itu bersumpah bahawa mereka akan memetik buah-buah kebun itu pada pagi esok. Dia kata esok kita mari pagi lagi, mari awal-awal pagi lagi, sebelum orang fakir miskin mari, kita dah ambil dah buah, kita dah angkat dah. Punya bakhilnya sampai begitu sekali. Biasanya kita kata orang miskin dia mari pagi lah, pukul 8 pagi baru dia mari. Geng dia ni pukul 6 pagi potong dah buah, simpan dah, orang mari tak ada. Itu perancangan mereka, perancangan dia. Tapi malangnya wala yastasnun, serta mereka tidak menyebut pengecualian. Dia panggil istisna. Pengecualian di sini ada beberapa huraian ulama. Kata di Al-Mawardi rahimahullah, dia kata wala yastasnun, ada 3 istisna, pengecualian di sini. Yang pertama, mereka tak kecualikan, tak simpan untuk orang miskin. Tak kata esok kita ambil semua buah kecuali untuk pakai miskin. Kita kenalkan dalam kampung kita ni berapa ramai orang miskin akan datang, mungkin 50 orang. Jadi kita simpanlah 50 gantang, contohnya 50 cupak untuk diberi pada orang miskin. Tak ada, kita nak hentam semua, kita nak angkut semua, nak jual belaka. Bakhil dia. Satu. Qala, ada kata istisna'uhum, dia tak kata subhanallah, maha suci Allah Ta'ala yang memberi kepada kita rezeki, tak kata. Ada yang mengatakan istisna ini tak kata insya-Allah. Ini dengar ni. Dia tak kata pagi esok insya-Allah kita akan potong semua buah-buah kita tu. Tak kata. Jadi sama ada dia tak kata insya-Allah, sama ada dia tidak memuji Allah Azza wa Jalla dengan nikmat yang Tuhan beri, ataupun memang mereka berniat tak baik, nak potong, nak ambil semua tanpa kecuali untuk hak orang fakir miskin. Tak ada. Jadi kita kata ada 3 istisna di sini, wala yastasnun. Nak bolot semua ataupun tak kata insya-Allah. Tak kata insya-Allah. Jadi ini dia kata besarnya kalimah kita bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Tak kata insya-Allah. Ataupun memang dia bakhil, kata sebab itulah dia nak potong pada waktu pagi. Itu yang dihuraikan oleh para ulama tafsir. Apa jadi kepada mereka? Tengok ni para jemaah sekalian, apa sudah jadi bila dia berniat demikian, niat yang kurang, yang tidak elok, tak baik, nak bakhil pada
orang miskin tak nak bagi, apa jadi dengan apa? Dengan kebun dia. Tengok ayat. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. Maka kebun itu didatangi serta diliputi oleh bala bencana dari Tuhanmu pada malam hari sedang mereka tidur. Malam tu tengah dia tidur rilek molek, tafa 'alaiha ta'ifun, datang bala bencana, mari api hang habis dia punya kebun, sekali dengan buah-buah, sekali dengan kebun-kebun terbakar. Dalam keadaan dia sedang tidur. Ambil perhatian sikit pelajar. Dalam muqaddimah baru ni, ketika saya menyebut tentang munasabah ayat, jadi kita baca spontan, fatafa 'alaiha ta'ifun, ada anak sebut di Taif, itu salah. Yang betulnya Taifun bukan makna Taif, yang betulnya Taifun itu didatangi. Dia kata fa waqa'a 'ala bustanim lailan azabun mir rabbi, didatang azab, bukan nama tempat. Jadi kalau ada pelajar yang catat nama tempat, tolong padam di munasabah ayat yang di awal dulu. Bila kita baca ayat ni baru kita jelas. Masa tu dia sepitah lalu. Tak apalah. Jadi mana-mana yang tersalah kita akan betulkan. Dan kebun ni bukan orang kafir. Sebab tu dia tak kata insya-Allah. Dia kata insya-Allah. Jadi kalau ada kita kata kebun kafir di Taif, tolong padam betul balik. Taifun di sini bukan makna nama tempat. Nama bala yang turun. Mana Taifun, ta'afa yatufu Taifun, maknanya turun satu bala bencana yang merusakkan kebun dia. Itulah betul balik. Ada tak nama Taif? Memang ada tempat. Tapi setelah ana semok balik, waktu kita murajaah semalam, kita berlaku sikit kesilapan. Dan ana pun duk cari di mana kebun ini. Allah Ta'ala tak sebut. Bila Tuhan tak sebut, kalau kita korek juga, mungkin dia jumpa. Tapi dibimbangi jumpa tu dalam riwayat-riwayat yang tidak sahih. Atau riwayat Israiliyah, ada kata dekat dengan, yang penting tak usah sebutlah. Dah Allah Ta'ala tak sebut, baginda Nabi SAW tak sebut di mana kebun, yang pentingnya pengajaran. Itu uslub Al-Quran, dia tak sementing tempat. Yang pentingnya pengajaran daripada ayat ini, jangan bakhil, jangan kupi, jangan nak cuba-cuba ketepikan hak orang miskin, nanti kamu diturun azab. Maka fatafa 'alaiha ta'ifun, maka kebun itu didatangi serta diliputi oleh bala bencana dari Tuhanmu pada malam hari, wahum naimun, sedang mereka tidur. Wa amma asabahu ghafilun, dalam keadaan dia sedang lalai, dia sedang tidur. Jadi At-Taif itu bukan nama tempat, bukan bandar. Taif pun tu siapa? Yang bawa mari turun bencana tu siapa? Qala Al-Qurtubi dia kata, qila At-Taif Jibril alaihissalam. Taifun itu mana? Jibril, malaikat Jibril yang datang bawa bencana itu. Wa qala Ibnu Abbas amru mir rabbi, arahan Taifun itu mana? Arahan daripada Allah Azza wa Jalla. Ada kata sekumpulan api yang turun, kita kata wallahu alam. Sebab itulah kata di pengkaji yang mutaakhir Ibnu Ashur, dia kata lam yu'ayyin jinsat Taif. Tuhan tak sebut apa jenis, siapa yang datang. Yang pentingnya bala bencana yang datang, yang membinasakan kebun mereka, Ibnu Katsir kata asabatha afatun samawiyah. Kebun itu ditimpa oleh penyakit ataupun bencana dari langit. Wallahu alam. Tempat dia pun tidak dinyatakan. Kita pun tak sedut cari. Kalau cari juga jumpa riwayat yang pelik. Wallahu alam. Jelaslah kepada kita, Taifun di sini bukan bandar, nama pembawa bencana yang datang itu. Baik, kita pergi kepada ayat 20.
fa asbahat kasarib. Lalu menjadilah ia kebun tadi sebagai kebun yang telah binasa semua buahnya. Allahu akbar. Ai fasara zalikal bustan muhtaraqan. Ihtiraq mana terbakar. Aswada hitam habis itu. Hitam terbakar. Kasawadil lailil muzlim, seperti hitamnya malam yang gelap gelita. Allahu akbar. Orang kata gelap gelamak. Kasarim kata di Ibnu Juzai rahimahullah, dia kata asbahat kalail, macam malam, gelap gelamak. Sebab makna sarim itu, as-sarim fil lughati dengan makna al-lail, makna malam. Itu dia panggil sarim, ai ar-ramad, macam abu yang hitam yang terbakar. Yang pentingnya kebun dia tu binasa habis. Allahul musta'an. Jangan kita duk bakhil-bakhil. Bila tengok orang miskin mari, jangan sembunyi-sembunyi. Kita punya pembahagian bagi molek. Sebab itu, kalau kita nak buat kenduri ke apa, senarai yang pertama, orang yang lapar dalam kampung kita. Bukan orang kenyang. Ni dak ni. Kita nak buat kenduri ni, senarai sikit. Nombor satu siapa? Pembesar dulu. Pak cik tepi. Kalau ada kita panggil ataupun kita nanti lebih-lebih makanan kita hantar Pak. La. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, syarrut ta'amul walimah. Makanan yang tak baik iaitulah makanan yang dibuat kenduri. Diberi makan orang kenyang, ditinggalnya orang lapar. Faham? Mana hok kenyang ni, hok kaya-kaya panggil dulu. Hok miskin, tak ada lain senarai. Habis, nantilah lebih-lebih kita hantarlah. Allahu akbar. Kadang-kadang dapur kita pun sampai juga yang lebih-lebih petang-petang. Habis dah tetamu bagi, tak ada orang mari dah mari. Letak dekat dapur, belum budak makan dah berbuih. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Hati-hati. Orang miskin yang pertama. Al-masakin, senarai yang pertama. Sebab dia lapar. Dia kalau makan semati. Orang kaya kalau makan ni ambil hati je. Tak. Nak makan banyak pun tak boleh, berdarah tinggi. Cuci manis macam-macam ada dah. Allahul musta'an. Bukan salah panggil orang kaya, tidak, tapi jangan lupa si miskin. Tengok apa jadi. Allah, apa sudah jadi? Fatanadaw musbihin. Kemudian pada pagi-pagi, pagi esoknya, pagi yang dijanjikan nak pergi ambil, nak pergi potong buah ni. Sibuk dia. Oi, bangun. Mereka memanggil antara satu dengan lain. Cepat, bangun. Anighdu ala harsikum in kuntum sarimin. Setengah mereka berkata, pergilah pada pagi-pagi ke kebun kamu, kalau betul kamu mahu memetik buahnya. Sekarang kita pergi. Orang miskin duduk tidur lagi tu. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Lalu berjalanlah mereka sambil berbisik-bisik. Katanya, berbisik-bisik pun dia. Alla yadkhulannaha al-yawma alaikum miskin. Pada hari ini, kita pergi awal, senyap-senyap. Janganlah hendaknya seorang miskin pun masuk ke kebun itu mendapatkan kamu. Jadi kita siap semua. Simpan dah buah-buah kita. Orang miskin mari sengih, tak ada apa. Punya bakir nak kita dengar apa serabut rasa. Tak, apa ni awak ni pergi senyap-senyap, berbisik-bisik buat dia. Kita hari ni kita selamat daripada orang miskin. Apa jadi? Wa ghadaw ala hardin qadirin. Dan pergilah mereka pada pagi-pagi itu dengan kepercayaan bahawa mereka berkuasa menghampakan fakir miskin dari hasil kebun itu. Allahu akbar. Tuan tua baca ayat gini tak payah tafsir dah. Kita dengar terjemahan pun kita rasa kesian. Kesian kepada tuan kebun tu. Bakhilnya kamu sampai begini konspirasi dia buat supaya orang miskin tak mari. Tak nak bagi sudah.
Tapi janganlah sampai mereka satu kebanggaan pula boleh ketepikan orang miskin. Dia pun pergilah. Al-Quran ni bukan cerita novel. Maka Allah Ta'ala potong cerita, puak-puak dia berkumpul siap-siap, pergi ke kebun, apa jadi? فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ. Sebaik-baik saja mereka melihat kebunnya, mereka berkata, sebenarnya kita sesat jalan. Bukan sini. Ini pala buat dia. Ini bukan kebun kita sini. Kebun kita cantik, sedang bermasak sudah, buah sudah masak. Ini gelak gelemak ni. Bukan ni. Sudah duk main penipu lah, dia kata, bukan. Kata kawan ni, mana boleh tak kenal kebun kita? Hari-hari mari sini. Bal nahnu mahrumun. Setelah mereka perhati betul-betul, mereka berkata, tidak, kita tidak sesat. Bahkan kita orang-orang yang dihampakan dari hasil kebun kita dengan sebab ingatan buruk kita sendiri. Baru insaf. Allahu Akbar. Hurimna lintifa' bihi fala hazza lana fi syai'in min thimarihi. Tak makan buah dalam kita tahu ni. Tak makan buah dalam kita tahu ni. Maknanya bakhil sangat kamu. Buah pun habis, hangus. Allahu Akbar. Ada di kalangan mereka yang baik-baik, bukan semua nakal, bukan semua bakhil, tapi apa boleh buat? Dia duduk dalam kumpulan bukhala, puak-puak bakhil. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkatalah orang yang bersikap adil di antara mereka. Mana hak baik-baik, hak tak setuju dengan perancangan bakhil ni. Dia kata, saudara, bukankah aku telah katakan kepada kamu, semasa kamu hendak menghampakan orang-orang fakir miskin daripada habuannya, aku cakap dah kan, amatlah elok kiranya kamu mengingati Allah serta membatalkan rancangan jahat ini. Aku dah cakap, kamu tak peduli, tak dengar, bahkan aku kena marah pula. Sekarang apa sudah jadi? Habis. Amanah ada. Biasanya mana-mana kumpulan pun orang baik, orang yang bersikap adil tu ada. Dia panggil wasati, ada orang ni. Tapi biasanya hak ni tak, orang tak dengar lah dia ni. Waroknya tah. Ni game pak lebay ni. Sekarang ni orang suka panggil. Orang yang dia tak suka, pak lebay lalu. Ini game pak lebay ni. Pak lebay lah, pak lebay. Tanya ayah dia mati lembek tekak mari pak lebay, tolong solat jenazah bapa saya. Tanya dia sombong, pelekeh kita ni macam-macam. Allahu Akbar. Dululah tahun-tahun awal-awal penubuhan pondok ni, apa orang tak kata, tak buat apa ni, penghinaan kepada pondok ni. Apa ni? Ni kerja kotor macam-macam. Allah, biarlah cerita lama, mereka sudah mati. Semoga Allah Ta'ala ampunkan orang-orang yang menghina, orang-orang yang nak memperjuangkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bila orang yang baik ni memperingatkan mereka, lantas mereka bertaubat. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka berkata dengan sesalnya, subhana rabbina, maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berlaku zalim. Tapi apa boleh buat? Kebun dah hancur, kan? Kebun telah binasa. Nak bina semula, nak tanam balik buah-buah kurma ni makan masa 6 tahun, 7 tahun baru berbuah. Sekarang ni kamu berputih mata lah kata orang. Bakhil sangat. Allahu Akbar. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ.
Kemudian mereka berhadap-hadap satu sama lain sambil mencela. Abalah dia buat dia. Mu lah. Ni kata awak lah. Ni masing-masing tuduh lah. Aku nak bagi orang miskin, awak. Ni. Ni awak ni yang anta bala sama dia. Tak ada faedah dah. Kebuang dah. Allahu Akbar. Begitulah keadaan. Jadi ada kata Ibnu Jarir kata qala ashabul jannati, puak-puak ahli tuan kebun itu, ingat molek ni. Tuan kebun bukan ahli syurga. Jadi kita kadang-kadang kalau terjemah spontan, dia akan jumpa benda silap lah mani. Qala ashabul jannah. Jadi tuan kebun tu kata apa? Subhana rabbina inna kunna zalimin. Maha suci Allah, kami ni zalim. Mana dia bertaubatlah, menyesal. Sebab apa? Sebab kami terlupa, kami bakhil, kami tak nak bagi kepada orang miskin, kami juga tak kata insya-Allah. Jadi yang pentingnya dia ulang balik kesalahan dia yang telah berlalu, yang kebunnya telah binasa. Allah, apa nak buat? Kebunnya sudah rusak. Allahu Akbar. Asa Rabbuna an yubdilana khairan minha. Dia berdoa. Ni enggak satu ayat. Sorry. Fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatalamun qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, aduhai celakanya kita. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang melampaui batas. Tengok. Kita bila kita kata kita melampau ghulu, banyak makna tu sebenarnya. Tapi kalau orang sakit hati, sebut perkataan melampau ghulu, dia pergi tafsir lain selalu. Orang cakap jangan kita melampau dalam perkara-perkara, dalam tindakan kita. Apa saja yang kita buat, jangan melampau. Tengok dia kata kunna taghin, ai kita telah melampaui batasan. Rezeki Allah Taala bagi, kita bakhil, kita nak bolok semua, kita nak ambil semua, akhirnya terlepas semua. Allahu Akbar. Akhirnya semua terlepas. Habislah kita. Kemudian dia berdoa. Asa Rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Allah. Semoga Tuhan kita dengan sebab kita bertaubat menggantikan bagi kita yang lebih baik daripada kebun yang telah binasa. Jadi kita berdoa, ya Allah gantilah yang lebih baik. Jadi ini ada dalam doa kita, zikir perisai Muslim ni ada kan? Bila kita kena bala kita kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi kalau kena bala apa-apa, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala dengan bala yang menimpa aku ni, wa akhlif li khairan minha, ganti yang lebih baik. Jadi samalah. Mereka pun doa, di antara doa dia, asa rabbuna an yubdilana khairan minha. Mintalah Allah Taala ganti kebun yang lebih baik. Nanti kita tanam, nanti subur kebun kita, pulih balik, kita akan sedekah pada orang pakai miskin. Inna ila rabbina raghibun. Sesungguhnya kita kepada Tuhan kita sajalah kita berharap. Jadi kita berharap. Jadi kebun ni kebun orang Islam, bukan kebun orang kafir. Cuma kesilapan mereka bakhil dan juga kesilapan mereka bercakap tidak istisna, tidak kata insya-Allah. Kita pun kena selalulah bila kita bercakap, kita berjanji, kalimah insya-Allah jangan lekang dari mulut kita, kerana itu yang diajar, yang diajar kepada kita. Ingat baik-baik. Habis nak kata apa dah, kebun tu binasa lah. Doa tu doa lah. Yang pentingnya dia minta Allah ganti dia lebih baik. Berilah kepada kita kebun-kebun lain pula untuk kita meneruskan kehidupan. Kemudian selesai dah cerita, Allah balik kepada puak kafir Quraisy. Kadzalikal azab. Demikianlah azab seksa
yang telah ditimpakan kepada golongan yang engkar di dunia. Jadi Tuhan kata, hei puak kafir Mekah hadut lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok apa sudah jadi dengan ashabul jannah. Tuan kebun tu apa sudah jadi. Wala azabul akhirati akbar, dan sesungguhnya azab hari akhirat lebih besar lagi. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka orang-orang yang berpengetahuan, tentulah mereka beringat-ingat. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala sudahkan ayat ini dengan memberi amaran kepada puak kafir supaya jangan kerah kepala, jangan tak reti bahasa, jangan cuba lawan Allah Azza wa Jalla, jangan cuba lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka akan binasa sebagaimana kebun si bakhil-bakhil itu telah pun dibinasakan. Itu semua pengajaran untuk kita. Para jemaah sekalian, tak usahlah kita sibuk-sibuk hidup jadi orang bakhil, jadi orang tua orang ni. Harta kita ni bukan milik kita sebenarnya. Harta kita ni diberi guna oleh Allah Azza wa Jalla. Tuhan bagi kita guna. Tiba-tiba kita gitu mau nak bakhilnya, kan? Ingat hak kita sengoti, ingat ini milik kita, sebenarnya kita pengguna saja yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka kita pulangkan itu kepada Allah dengan kita sedekah, dengan kita infak, barulah dia selamat. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah ayat kita, ayat 17 sampai 33. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid, mencari 5 faedah. Faedah yang pertama, tengok ayat 17. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Kami timpakan bala bencana ke atas puak-puak Quraisy di Mekah ini sebagaimana kami dah timpa bala kepada pemilik kebun. Kata di para ahli tadabbur, ahli tafsir, dia kata bayanu halil bukhala. Ayat ini Allah nak nyatakan keadaan orang bakhil. Orang bakhil. Wa ma yu'aqabun, apa yang Allah Ta'ala jatuhkan hukuman ke atas mereka di dunia dengan binasanya kebun mereka sebelum akhirat. Sama ada bencana datang dengan tenggelam banjir, ataupun ihraq, ataupun terbakar. Dua-duanya saja berlaku. Wa imma nahban aw musa, ataupun kena kenak ke orang ke apa, yang pentingnya itu yang dikatakan sifat bakhil ni sifat yang buruk, mengundang bala Allah Azza wa Jalla, menghilangkan nikmat. Jadi jangan mainlah. Biasa orang bakhil ni orang akan mengenepikan hak orang lain. Bahkan hak diri sendiri pun dia tak tunaikan. Nak makan tapi mahal tak boleh rasa. Tak boleh, kita kena cuba juga sekali makan. Kalau orang kata goni sedap, kita test juga sekali. Ni orang cerita kita berapa nama daging hok mahal ni, hok lembu kena urut tu, dia panggil apa, wagyu. Orang ada oyak wagyu ni, dia kata tok dalam mulut cair selalu. Kita pergi nak terap orang belanja, kalau balik beli kita juga gi tok dalam mulut tok cair, kena kunyah juga. Kata hok cair ni orang Kelantan kata gula le. Gula le kan gula tu hok dia proses tu dia macam kapas jadi tu dalam plastik warna-warni tu. Itu dia panggil gula le, Kelantan kata. Kapung panggil apa? Gula kapas. Le. Gula le sedap. Ya. Tok cair. Tak cair pun. Tapi bolehlah rasa tu. Lagu tu lah. Maknanya tak sudut bakhil kita ni. Bakhil ni bahaya. Kena cuba juga sekali dalam hidup. Baiklah, itu yang pertama. Orang bakhil ni susah diri sendiri, susah ke lain. Yang kedua, Allah kata sini wala yastasnun. Mereka tidak mengecualikan. Tadi kita dah bincang, kecuali itu dua, sama ada dengan perkataan tak kata insya-Allah ataupun mengecualikan sebahagian daripada hak orang miskin. Jangan jual semua. Hak orang miskin tu kena bagi.
Jadi ulama tadabbur berkata izatun syadidatun. Ayat ini menjadi peringatan besar, pengajaran yang besar, nasihat yang mantap, wa tanbihun liman yursilu kalamahu. Nak beri peringatan kepada orang yang suka bercakap lepas ya. Tak pernah sebut pun insya-Allah, tak pernah sebut pun masya-Allah, tak pernah sebut. Ingat dia tu dunia ni dia punya. Tak payah berkait dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ini juga perbuatan yang tidak baik. Dan hadis ni, ayat ni sudah ada dalam surah Al-Kahfi. Mu jangan buat satu benda esok ini fa'ilun zalika illa an yasha Allah. Jadi kita kena kata insya-Allah. Kena kata insya-Allah supaya kita tu bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kata ini kita punya la. Itu kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dua, itu yang ketiga, fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun fa asbahat kas-sarim. Biasanya bala bencana dia mari pagi. Tengok ni. Dia mari waktu pagi. Tengok waktu Nabi Lut, kampung Lut nak dibinasakan, malaikat datang. Lut keluar malam ni juga. Mu keluar malam ni juga. Jangan tunggu sampai esok. Alaysa subhu bi qarib? Alaysa subhu? Bukankah subuh tu dekat? Jadi keluar. Biasa dia mari pagi. Azab. Tengok hari ni mari, fa asbahat kasari. Malam tu terbakar, pagi esok hitam legah habis dah. Jadi ajjalal iqab lahum qabla at-talabbus. Allah Taala segerakan hukuman ke atas mereka sebelum mereka menghalang orang fakir untuk menerima sedekah. Sebab apa? Sebab malam tu dia telah berkonspirasi untuk menghalang orang-orang miskin. Jadi kita kata yu'khadhu minal ayah. Ayat ini menjadi pengajaran kepada kita lillazina la yuwasuna bi amwahim, bagi orang yang bakhil, tak nak memberi sumbangan harta dia kepada orang fakir miskin, tunggulah awak, akan hilang nikmat. Karena itu dikatakan bahawa orang yang syukur itu hafizun wa jalibun. Orang yang bersyukur, syukur itu sebagai penjaga nikmat yang sedia ada, menarik nikmat yang belum ada. Syukur. Mana syukur ni kita sedekah. Kalau harta sedekah, kalau ilmu kita bayar, kita apa ni? Kita sebarkan. Jadi mana-mana orang yang buat hilah untuk nak menggugurkan hak Allah, mereka akan binasa. Mereka akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, kita ambil ringkas ni. Yang keempat, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Terus mereka bertaubat, maha suci Allah, kami orang-orang yang zalim. Dalilun ala anna syai'al mutaqarrab bihi ila Allah. Dalil bahawa mana-mana ibadat yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, kalau kita terlepas pandang, bila diperingatkan langsung kita terus kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa-lupa. Ni ulama kita ni lupa. Ana setiap kali kita ceramah, biasa kita akan tanya jemaah, tuan-tuan, kita ni zikir ingat tak? Subhanallah, alhamdulillah, ingat? Berapa kali zikir hari ni? Termenung, tak apa nak jawab. Tak zikir lagi. Ada hak cerdik dia kata tak boleh cakap, ustaz takut riak. Orang kata takut riak jangan cakap. Tapi aku takut tak ada. Takut tak ada. Dia tahu tu betulnya hak tak ada. Jadi kita ni bila setiap kali kita teringat, diperingatkan, jangan sampai dia kena bala. Terus ya tadarak, kita terus kita tangkap, kita ambil, kita cover balik apa yang kita telah terlupa, mengingati Allah Azza wa Jalla dalam hidup kita ni, betul balik. Mana channel tu boleh dibetulkan. Kan? Jawab, jangan duduk tak apalah. Sekarang tak ada rezeki, kita nak macam mana? Sedap ke dia tu. Maka kata sebab kenapa, tengok dalam ayat ni. Subhana rabbina in kunna zalimin. Inna kunna zalimin. Jadi ulama kata, tengok dia kata ni, Allah Ta'ala mula dengan tasbih, kemudian barulah dia bertaubat.
Lish? Sebab min usulit taubah, di antara asas nak bertaubat itu at-tasbih muqaddimatul istighfar. Tasbih dulu baru istighfar. Jadi kita tasbih dulu baru istighfar. Maknanya kita kata subhanallah, kemudian kita atub ilaika ya Allah. Jadi kita puji Allah Taala yang telah menyentap kita, ingat balik kita kepada Allah Taala setelah kita lalai, setelah kita lara, setelah kita lupa. Kemudian kita teruskan dengan istighfar, teruskan dengan bertaubat. Tengok dalam surah An-Nasr ayat 3, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maknanya pintu taubat kita mula dengan tasbih, kemudian terus dengan istighfar. Allahu akbar, Allahumma tub alaina ya Allah. Pasal tu kita kata kita sentiasalah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, lidah kita biar basah dengan taubat. Sebab apa? Sebab kalau kita tak taubat, banyak kesalahan kita yang kita rasa macam tak bersalah. Biar kita taubat. Jangan kata salah apa aku? Ya Allah, sedap mu kecek. Baiklah. Yang terakhir, yang kelima, kadzalikal azabu wal azabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Tengok ayat yang terakhir kita tadi, ayat 33. Allah kata demikianlah azab atas dunia ni aku dah bagi, azab di akhirat lagi dahsyat. Demikianlah cara uslub Al-Quran, dia akan bawa cerita, kemudian dia mati, ditutupkan dengan ayat ini supaya sentap, supaya kita ingat tu hak dunia, terbakar kebun, hilang harta, dicuri orang, dirompok oleh orang, ataupun macam-macam sekarang ni orang boleh buat. Tapi kita kena ingat, di akhirat esok tak ada lagi peluang untuk kembali kepada Allah. Jadi kalau kita kena atas dunia ni, inilah waktu Allah Ta'ala nak sentap kita, daripada kita hanyut ke sana ke sini, ditarik balik supaya kita bertaubat dan perbetulkan channel kita dengan Allah Azza wa Jalla, perbetulkan channel kita dengan makhluk. Mana-mana hak makhluk yang terhalang, sekarang kita perbetulkan. Tuan-tuan dan puan-puan, cek balik, semok balik, dalam keluarga kita ada tak ada yang tak ada makan, yang tak ada minum, tak ada rumah tempat kediaman. Kita hidup dengan nikmat yang penuh, kereta depan tangga tak tahu nak parking mana, nak rumah berapa bilik, kita duduk 2-3 orang anak je, tapi rumah tu banyak jadi store, jadi tempat simpanan toys, main-mainan budak-budak ya, tempat duduk kucing ya dalam rumah kita. Jadi kita semak balik, di mana kenikmat yang Allah beri, kenapa kita tidak turunkan kepada orang fakir miskin, lebih-lebih lagi keluarga-keluarga kita yang ada di kampung-kampung, yang hidupnya sederhana, ada makan, tak ada makan, gitulah keadaan. Jadi kita syukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah anugerahkan kita ini. Tamaklah kita, insya-Allah, tamaklah cerita orang-orang yang nakal. Kita sambung lagi dalam siri yang akan datang, ayat 34 hingga 41, cerita orang-orang yang baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.